Dah banyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, tak betul pula kening saya ni ya. Sebelah tebal, sebelah tak tebal baru nampak ni ha. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita Huda Al-Quran. Terima kasih kerana yang terus bersama dalam kita nak menyelami, nak memahami surah Luqman. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan hari ini. InsyaAllah kita, Ustaz dah terang tadi pada ayat 16 kan? Pada ayat 16. So, hari ini kita masuk yang keberapa ni? Dia sebenarnya sahabat-sahabat kalau kita tengok perkara yang paling besar dalam muka surat ni, muka surat berapa? Muka surat 412 ialah tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Okey? So apabila kita tengok dari sudut kita kata ada pelbagai lah. Ada yang kata 5 ya, asasnya ada 5 wasiat tersebut. Ada yang kata 8, ada kata 10, ada yang kata 11. Maksudnya ada yang kecil-kecil tu dipecah-pecahkan juga. Jadi tak apa, tak ada masalah. Kita tak nak bertengkar pada bilangan tadi. Tapi apa yang kita nak ambil pada hari ini ialah tentang ayat 16 kerana ayat ini dimulai dengan ya bunayya. Iaitu apa? Wasiat Luqman kepada anak dia dengan kalimahnya ya bunayya. Sebenarnya sebelum ni kita dah bincang juga ya, bagaimana yang pertama ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itulah tanda orang yang bersyukur kepada Allah, dia kembalikan segala nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah tapi tak syirikkan dengan makhluk. Dan kemudian lepas pada itu pada ayat ke-14 berkaitan dengan bagaimana seorang anak ini dia perlu melakukan kebaikan dengan ibu dan ayah. Sekiranya ibu dan ayah dia suruh buat benda syirik, masa tu dia tak boleh taat, tapi dia masih lagi kena taat, kena buat baik kepada ibu dan ayahnya. Baik, hari ini kita masuk kepada, kalau kita ikutkan 1, 2, 3, yang keempat lah kan, iaitu apa? Jom sama-sama sahabat-sahabat kita bacakan dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi yang berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya. Nampak 9 ada nota kaki, iaitu Allah mengetahui meliputi segala sesuatu walaupun sekecil mana, dan Allah Maha mengetahui. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah hafalkan, kita dah tengok ayat ini, apa yang boleh kita keluarkan notanya. Notanya apa? Apa yang Allah suruh, yang mana melalui kisah ini pesan Luqman kepada anak dia, iaitu apa? Wahai anakku, hati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Ni boleh buat hashtag. Hashtag apa? Hati-hati di dalam melakukan segala perbuatan walaupun sekecil-kecil perkara. Ini pesanan seorang ayah kepada anak dia. Bagaimana yang awal kita tahu, dia pesan dengan anak dia dengan suatu panggilan dengan penuh dengan kasih sayang, ya bunayya.
Ya bunayya maksudnya wahai anak sayang abah. Macam tu lebih kurang ya. Wahai anak sayang, dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada apa? Kasih sayang yang melimpah ruah. Bila seseorang itu, seorang ayah dia panggil anak dia ya bunayya. Wahai anakku yang tersayang, innaha, sesungguhnya kalau kamu perhatikan betul-betul, apabila kamu melakukan perbuatan, apa-apa saja perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kalau di dalam tafsir Safwatut Tafasir dikatakan di dalam ayat ini, wahai anakku, di dalam tafsiran ini untuk ayat 16, dia kata, wahai anakku, sesungguhnya apa sahaja dosa dan maksiat yang kamu lakukan, walaupun sekecil biji sawi, walaupun dia berada di mana? Di dalam batu, walaupun dosa tadi kamu lakukan setinggi langit ataupun serendah bumi, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bihallah. Okay? Nak bagi tahu kepada anak tadi, tolong awas dan waspada pada segala dosa. Tolong wahai anak, tak kala kamu nak melakukan apa sahaja dosa, besar ke, kecil ke, sederhana ke, ingat perkara ini. Iaitu apa? Biji sawi, sahabat-sahabat. Biji sawi ni saya rasa antara yang paling kecil lah. Kalau jatuh kat bawah pun tak perasan kita, kecil sangat. Pernah masak kari letak biji sawi yang warna hitam-hitam tu kan? Sahabat-sahabat, kecil. Kecil kepada mata manusia ini, walaupun dia kecil dan dalam keadaan dia kecil tadi, dia berada di dalam batu yang dalam batu. Batu tadi orang tak boleh nak masuk pun dekat dalam batu. Orang kata macam mana? Nak kata ni orang tu kalau ikhlas macam semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap. Dalam batu. Ulat dalam batu. Nak kata orang tak nampak. Kalaulah biji sawi tadi yang umpama seperti kesalahan, maksiat yang kita lakukan terhadap Allah. Dan kemudian dia duduk di mana? Duduk di tempat yang paling manusia tak tahu. Manusia tak nampak. Ataupun setinggi langit. Maksudnya, kita tak nampak depan mata kita ni sebab tinggi sangat. Ataupun serendah bumi. Mungkin bumi lapisan yang paling kerak bumi ke macam mana? Dalam sangat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tak dapat untuk sembunyikan apa sahaja. Kamu tak dapat. Kamu gagal untuk sembunyikan kesalahan dan dosa kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong awas. Ingatan pada diri saya. Ingatan kepada kita. Perkara begini, kalau kita tengok, kita perlu sentiasa ingatkan anak kita tentang apa? Tentang bahaya dosa. Tentang apa yang bahaya tu? Tentang muraqabatullah. Bukan kita cerita tentang dosa itu besar mana ke? Jangan buat ni. Bang, ni dosa besar ni, jangan dekat. Yang ni dosa ni kecil sikit, tak apalah kalau nak buat. Sekali dua kali tu okeylah, betul taubatlah. Bukan begitu yang kita maksudkan di dalam pesanan ataupun wasiat Luqmanul Hakim. Tapi yang apa yang Luqmanul Hakim cuba untuk masukkan ataupun tanam dalam diri anaknya ialah tentang muraqabatullah. Iaitu tentang apa? Merasai Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tak ada apa yang kamu nak sembunyi bang daripada Allah. Tak ada apa. Kamu tak mampu untuk sembunyikan dosa kamu walaupun sekecil perkara. Nampak tak sahabat-sahabat bagaimana Luqmanul Hakim mendidik ataupun menerapkan
Bukan sahaja dia anak tadi kalimah la ilaha illallah hanya di bibir, tetapi masuk di dalam hati. Merasai Allah lah yang paling mengetahui. Bila dia rasa Allah maha mengetahui, iaitu apa? Di hujung pada ayat ini, setelah Allah bagi tahu, ya, sebiji, sekecil biji sawi pun Allah bagi tahu, ada dua nama Allah yang disebutkan di dalam hujung ayat 16. Iaitu apa? Innallaha latifun khabir. Nampak? Sesungguhnya Allah itu maha latif, maha halus di dalam mengetahui, di dalam mengira, walaupun perkara sekecil-kecil perkara, sehalus-halus perkara, tapi jangan silap, Allah bukan makhluk halus. Ni ada juga sahabat kita tersilap pula kan, silap akidah, tersilap pula Allah tu makhluk halus. Bukan. Dalam maksud innallaha latif, latif ini maksudnya bukan Allah tahu yang kasar je sayang. Bukan. Yang besar-besar bukan. Yang kecil-kecil Allah tak tahu. Ni tak apalah, yang ni Allah tak tahu. Tak. Sampai yang kecil, yang tersembunyi, yang gaib juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, yang pertama apa? Sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini untuk bagi tahu bahawa cerita tadi kamu hati-hati dalam dosa-dosa kecil yang kamu lakukan. Allah innallaha latif, ya. Dan yang kedua khabir, iaitu Allah khabir ini maksudnya tahu. Allah maha mengetahui. Atas perkataan atas wazan fa'il, iaitu yang membawa maksud hyperbola, iaitu maha, tersangat. Allah tersangat mengetahui hatta perkara-perkara yang kecil, hatta perkara-perkara yang kamu rasa ni tak pasti lagi, tapi pasti bagi Allah kerana Allah maha mengetahui. Jadi sahabat-sahabat, bila kita tengok ayat ini, ya, merupakan wasiat yang keempat, ataupun wasiat yang ketiga, boleh saja nak kata ketiga ke keempat, tapi dia punya isi dia ialah apa? Tentang menanamkan akidah kepada anak. Hati-hati ketika kamu nak melakukan sesuatu, nanti Allah akan memberikan balasan. Ya, Allah akan bagi apa? Walaupun sekecil dosa, kamu rasa kamu macam, alah dosa ni kecil macam lalat je kamu boleh halau, tapi Allah akan membalas. Allah akan memberi balasan yang setimpal seperti mana yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan perkara yang baik, baik jugalah yang Allah akan balas. Tapi kalau kamu lakukan perkara yang tak baik jugalah yang Allah akan balas kepada kamu. Ya, ingat itu. Sama-sama kita nasihatkan anak kita, berilah nasihat anak kita supaya memperkukuhkan dia punya akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan selamat sahabat-sahabat. Ikutlah anak kita pergi belajar kat mana sekalipun, bila dia ada akidah ini, insya-Allah. Pernah tak kita dahulu pesan pada anak kita sampai tahap macam ni? Kan? Ingat, abang pergi mana-mana, mak tak tahu, ibu tak tahu, umi tak tahu, abah tak tahu apa abang buat. Tapi Allah tahu. Ini suatu ajaran yang bertepatan dengan wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia dalam surah Luqman. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.